Bunyi pengumuman bergema di seluruh balai berlepas, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, clear. Perhatian kepada penumpang penerbangan EK3072 ke Dubai, sila ke pintu 47. Panggilan terakhir. Seorang penumpang terakhir bergegas, berlari melintasi lautan manusia. Tetapi tiba-tiba, segalanya terhenti. Sekumpulan 28 orang anak muda berdiri tegak berbaris di hadapan pintu pelepasan. Mereka hanya memakai hoodie kelabu dan seluar jin biasa, tetapi setiap pasang mata mereka merah menyala. Ada yang menahan air mata, ada yang menggenggam beg galas seerat-eratnya seolah-olah tidak akan dilepaskan. Suasana di sekeliling menjadi kaku. Seorang petugas syarikat penerbangan menghampiri dengan wajah keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, sila naik ke pesawat. Penerbangan akan berlepas sebentar lagi. Ketua kumpulan itu, seorang pemuda bernama Abdullah, 22 tahun, melangkah ke hadapan. Suaranya bergetar, tetapi jelas. Kami takkan pergi. Suara itu cukup kuat untuk membuatkan semua orang di sekeliling menoleh. Abdullah menarik nafas dalam. Kami semua, 28 orang, akan tinggal di sini. Malaysia adalah rumah kedua kami. Kami tidak akan kembali ke Dubai. Suasana serta-merta menjadi riuh. Setiap telefon bimbit diangkat untuk merakam video. Beberapa penumpang rakyat Malaysia tersenyum, ada yang terpinga-pinga. Petugas itu terkejut. Tunggu sekejap. Apa maksud Encik? Visa Anda semua sudah tamat tempoh. Jika tidak menaiki pesawat, Anda mungkin berdepan dengan tindakan undang-undang. Kami tahu, jawab Abdullah. Suaranya kini lebih tegas. Tetapi kami sudah buat keputusan. 8 bulan di Malaysia telah mengubah kami selamanya. Kami datang dari negara yang mewah. Tetapi di sini kami menemui sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang. Imej kenangan pantas bermain di fikiran. 8 bulan lalu, mereka tiba di Kuala Lumpur sebagai pelajar pertukaran dari sebuah negara teluk yang kaya dengan minyak. Rumah besar, kereta mewah, petrol murah, tetapi hidup yang kosong. Ibu bapa menghantar mereka untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Tetapi apa yang mereka temui adalah pasar malam yang meriah, haruman sate dan nasi lemak, senyuman seorang makcik penjual kuih. Makanlah Dick, makcik tambah lagi sambal ni. Kemesraan yang tidak pernah mereka rasai di tanah air. Mereka biasa makan di hotel 5 bintang, tetapi kali pertama mencuba nasi lemak di warung tepi jalan, mereka menangis kerana rasanya terlalu sedap untuk digambarkan. Kali pertama menjejakkan kaki ke masjid kampung, mendengar laungan azan yang mendamaikan, melihat orang tersenyum tanpa mengharapkan balasan. Kali pertama hujan turun lebat dan seorang warga tempatan menghulurkan payung tanpa mengenali mereka. Di sini, kami rasa seperti manusia, bukan sekadar nombor akaun bank, sambung Abdullah, air mata membasahi pipinya. Kami belajar menanam padi. Kami belajar erti kehidupan yang sederhana. Kami jumpa kawan sejati. Kami jumpa kebahagiaan yang sebenar. Petugas itu cuba memujuk, tetapi kumpulan anak muda itu tetap berkeras. Mereka meletakkan beg galas mereka di lantai serentak, sebagai isyarat bahawa mereka tidak akan berganjak. Sorakan kecil kedengaran dari orang ramai. Video disiarkan secara langsung di media sosial. #taknakbalik Dubai Malaysia rumah kedua kami mula tular. Tiba-tiba, telefon bimbit di dalam poket Abdullah berdering. Nombor dari tanah airnya, ayahnya. Abdullah, apa yang kamu dah buat ni? Suara yang marah bergema. Balik sekarang juga, kalau tidak, kamu akan hilang segalanya. Abdullah memandang rakan-rakannya, kemudian beralih ke kamera yang sedang merakamnya. Dia tersenyum dalam tangisan. Maafkan saya, ayah. Tapi saya sudah buat pilihan. Dia terus mematikan panggilan. Tiba-tiba, bunyi siren kedengaran. Pegawai keselamatan lapangan terbang mula bergerak masuk melintasi orang ramai. Apa yang akan terjadi seterusnya? Adakah mereka akan dipaksa menaiki pesawat? Atau adakah ini permulaan sebuah perjuangan yang besar? Imbas kembali 8 bulan sebelumnya. Sebuah pesawat mewah dari Dubai mendarat di Clear di bawah terik mentari Kuala Lumpur. Kumpulan 28 pelajar melangkah keluar dari pesawat dengan wajah letih tetapi teruja. Abdullah memandang keluar tingkap. Ini ke Malaysia, nampak sibuk dan kelam kabut, bisiknya kepada Fatima, rakan karibnya yang berusia 21 tahun.
Fatimah tergelak kecil. Lebih baik daripada negara kita yang hanya ada padang pasir dan bangunan pencakar langit. Mereka datang dari sebuah negara kaya minyak di mana hidup dipenuhi kemewahan, kereta sport, pusat beli belah canggih, dan wang yang tidak pernah putus. Program pertukaran ini adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan belia. Ibu bapa mereka menghantar mereka untuk mempelajari budaya Asia agar dapat kembali sebagai pemimpin perniagaan minyak pada masa hadapan. Jangan terlalu fikirkan, kata ayah Abdullah sebelum dia berlepas. Hanya 8 bulan, kemudian balik bantu ayah uruskan perniagaan. Sebuah van membawa mereka ke tengah-tengah Kuala Lumpur. Jalan raya sesak, bunyi hon bertalu-talu, motosikal menyelit di antara kereta. Mata Abdullah membulat. Apa ni? Jalan raya di negara kita jauh lebih lapang. Tetapi kemudian, satu aroma wangi menusuk hidung. Bau sesuatu yang sedang dibakar dari sebuah gerai di tepi jalan. Mereka kelaparan setelah penerbangan yang panjang. Pemandu pelancong mereka, seorang lelaki tempatan bernama Abang Zul, tersenyum lebar. Jom cuba sate. Murah dan sedap, garanti suka. Kali pertama, mereka mencuba sate ayam dengan kuah kacang dan nasi impit. Abdullah menggigit suapan pertama dan matanya terbeliak. Ya Tuhan, apa ni? Lagi sedap daripada stik wagyu di rumah. Fatimah turut mencuba. Air matanya bergenang. Manis, berlemak, masin, cukup semua rasa. Selama ni kita hanya makan di restoran mewah, tapi makanan macam ni lebih jujur. 26 pelajar yang lain ketawa terbahak-bahak. Ada yang mengambil gambar dan menghantarnya pulang. Ibu, Malaysia memang hebat. Abang Zul membawa mereka ke sebuah rumah inap di sebuah kampung berhampiran Melaka, bukan hotel 5 bintang, tetapi sebuah rumah kayu tradisional di tepi sawah padi. Inilah kehidupan sebenar orang Malaysia, katanya. Mereka terpaksa tidur beramai-ramai, 4,500 orang sebilik. Tiada penghawa dingin mewah, hanya kipas lama dan bunyi cengkerik pada waktu malam. Abdullah mengeluh perlahan. Apa kita buat kat sini? Tetapi keesokan paginya, segalanya berubah. Abang Zul mengejutkan mereka awal pagi. Bangun. Jom kita ke sawah, belajar cara hidup orang kampung. Kaki mereka berlumpur, tangan melecet, tetapi gelak, tawa bergema di udara. Para pesawah tersenyum. Mari tolong pakcik, nak. Tak perlu tanya datang dari mana, tak kisah ayah kaya atau tidak. Mereka berkongsi makan tengah hari nasi putih, asam pedas, dan ayam goreng di bawah sebatang pokok yang rendang. Abdullah duduk memandang matahari terbenam. Tempat ni sangat berbeza dari rumah kita. Dulu kita hanya duduk dalam bilik berhawa dingin menonton Netflix. Tapi di sini, kita rasa benar-benar hidup. Kemudian, telefonnya berbunyi. Mesej daripada ayahnya. Belajar cukup-cukup nak, jangan lupa balik bantu perniagaan minyak. Masa depan keluarga di tangan kamu. Abdullah memandang rakan-rakannya yang sedang bermain air di dalam parit. Pandangannya berubah. Bagaimana kalau kita tak balik? Tiba-tiba, satu jeritan kedengaran dari tepi parit. Fatimah terjatuh ke dalam air, tetapi bukan jatuh biasa. Dia menjerit, "Tolong, ada sesuatu tarik kaki saya." Semua orang berlari ke arahnya. Jeritan Fatimah bergema di tepi parit. Semua orang berkerumun. Abdullah terjun ke dalam air tanpa berfikir panjang. "Fatimah, jangan bergerak." Tetapi kemudian, Fatimah ketawa terbahak-bahak. "Ia cuma seekor ikan haruan besar yang gigit kaki saya." Dia mengangkat kakinya, menampakkan seekor ikan yang masih melekat pada buku lalinya. Abang Zul ketawa berguling-guling. "Ini ikan segar dari parit ni, boleh kita buat asam pedas nanti." Kumpulan itu ketawa berdekah-dekah. Ketegangan tadi serta-merta bertukar menjadi keseronokan. Mereka membantu menangkap ikan itu dan memasukkannya ke dalam baldi. "Jom," kata Abang Zul. "Abang bawa kamu semua pergi makan asam pedas betul-betul sedap di warung kampung. Garanti mengubah hidup." Sebuah van membawa mereka ke sebuah warung kecil di tepi jalan kampung. Bau wangi asam pedas sudah terhidu dari jauh. Aroma serai, daun kesum, cili, dan ikan segar yang mendidih di dalam periuk tanah di atas dapur kayu. Pemilik warung, Makcik Aminah, tersenyum lebar, menampakkan giginya yang putih. "Mari, nak. Cuba asam pedas Makcik, paling sedap dalam kampung ni."
Dia mencedok kuah ke dalam mangkuk besar untuk kumpulan 28 orang itu, 10 semangkuk. Tetapi isinya nampak lebih banyak daripada biasa. Istimewa untuk anak-anak dari jauh. Makcik tambah ikan lebih. Abdullah mengangkat mangkuknya dan menghidu aromanya. Kuah kemerahan pekat dengan beberapa keping ikan merah, bendi, daun kesum, dan hirisan bunga kantan. Dia menyuap suapan pertama, dan matanya terbeliak. Air mata mengalir serta-merta. Bukan kerana pedas, tetapi kerana keenakan yang melimpah ruah. Rasa masam dari asam Jawa, wangi dari herba, masin yang seimbang, pedas dari cili, dan manis dari isi ikan yang segar. Ini apa? Katanya dengan suara bergetar. Kami pernah makan sup di hotel, tapi yang ini, ia ada jiwa. Ia jujur. Ia terlalu sedap sampai rasa sakit di hati. Fatimah turut makan, air matanya berlinangan. Di rumah, kita hanya makan daging import. Sup macam ni tak pernah ada. Rasanya macam masakan seorang ibu. Pelajar-pelajar lain turut bersorak. Sedap. Pedas tapi ketagih. Nak tambah lagi. Ada yang makan sehingga berpeluh, tetapi senyuman tidak lekang dari bibir. Makcik Aminah ketawa. Kalau suka, datanglah lagi. Makcik masak setiap hari. Dia tidak tahu kumpulan ini datang dari negara yang kaya raya. Bagi mereka, semangkuk asam pedas ini mungkin hanya berharga beberapa dolar, tetapi ia memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada hidangan beribu-ribu ringgit di tanah air. Selepas makan, mereka duduk berehat. Fatimah sengaja memercikkan air kepada Abdullah. Dia membalasnya. Mereka ketawa riang di bawah sinaran matahari petang. Tetapi kemudian, Abdullah mengeluarkan teleponnya. Mesej dari ayahnya. Kamu belajar apa di sana? Laporkan diri setiap minggu. Jangan lupakan matlamat kita. Kembali untuk uruskan perniagaan minyak. Dia memandang mangkuk asam pedas yang masih berbaki, kemudian memandang rakan-rakannya yang sedang bergembira. Mungkin, rasa seperti inilah yang kita cari selama ini. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Panggilan video dari Ibu Fatimah. Dia menjawab dengan wajah pucat. Fatimah, kamu buat apa? Kenapa tak jawab mesej ayah? Kenapa muka kamu merah macam tu? Fatimah menghalangkan kameranya ke arah rakan-rakannya yang sedang ketawa, kemudian tersenyum dalam tangisan. Ibu, Fatimah dah jumpa sesuatu yang tak boleh dibeli dengan wang. Dia terus menamatkan panggilan sebelum jeritan ibunya kedengaran dari seberang. Jeritan Ibu Fatimah masih kedengaran sayup-sayup sebelum panggilan dimatikan. Fatimah, jangan buat macam ni. Ayah akan hantar orang untuk jemput kamu. Tetapi Fatimah terus mematikan teleponnya, tangannya menggeletar. Dia memandang Abdullah dan rakan-rakannya yang mengelilinginya dengan wajah terkejut. Kita nak buat apa ni? Ibu bapa kita dah mula syak. Kumpulan 28 orang itu terdiam di bawah cahaya matahari petang. Tetapi Abang Zul tersenyum lebar. Jangan risau, adik-adik. Kamu datang sini untuk belajar, kan? Malam ni, abang bawa kamu ke rumah inap desa yang sebenar. Garanti lebih mesra daripada hotel mewah. Van membawa mereka keluar dari kawasan itu, menuju ke pinggir bandar. Sebuah rumah inap desa kecil di tepi kampung. Bukan kondominium mewah, tetapi sebuah rumah kayu 2 tingkat yang dicat biru terang. Pemiliknya, Makcik Leha, seorang balu berusia 50-an, menyambut mereka dengan senyuman dan suara yang mesra. Mari masuk, nak. Makcik dah siapkan makan malam. Mereka melangkah masuk. Bau wangi kari ayam menusuk hidung. Ruang tamunya tidak luas seperti di rumah mereka, tetapi kecil dan selesa dengan sofa lama, gambar keluarga di dinding, dan bunyi kanak-kanak bermain dari rumah sebelah. Makcik Leha menunjukkan bilik tidur mereka, 4,5 orang sebilik, tidur di atas tilam nipis di lantai. Tiada penghawa dingin, tetapi ada kelambu dan kipas siling. Kalau panas, buka tingkap, angin kampung sejuk. Makan malam itu menjadi titik perubahan dalam hidup mereka. Makcik Leha menghidangkan masakan Melayu yang ringkas, kari ayam, sambal udang petai, telur dadar, dan nasi panas. Makanlah sampai kenyang. Makcik masak dengan kasih sayang, katanya. Abdullah mencedok suapan pertama kali itu, dan air matanya bergenang. Makcik, sedap sangat. Rasanya macam masakan ibu saya. Tapi ibu saya tak pernah memasak. Makcik Leha ketawa. Semua ibu sayangkan anak.
Cuma di sini, kami tunjukkan melalui makanan, melalui keprihatinan. Fatima bersuara terharu. Di rumah kami, makanan dimasak oleh pembantu rumah. Kami makan di meja berasingan. Tapi di sini, kita makan bersama, macam sebuah keluarga. Seorang lagi pelajar bernama Sarah, 20 tahun, berkongsi, keluarga saya banyak wang. Tapi ibu bapa saya sibuk dengan perniagaan minyak. Mereka tak pernah peluk saya. Tapi senyuman makcik saja sudah cukup buat saya rasa disayangi. Selepas makan, mereka duduk berbual di bawah cahaya lampu Kalimantan. Makcik Leha bercerita tentang kehidupan di Malaysia. Kami di sini tak kaya, tapi kami ada satu sama lain. Saling membantu bila susah. Dia mengajar mereka cara membasuh pinggan, melipat kain, dan membersihkan rumah bersama-sama. Abdullah, yang selama ini mempunyai pembantu untuk segalanya, berasa janggal tetapi gembira. Inilah kemesraan yang tak pernah kami rasa. Wang boleh beli segalanya, kecuali ini. Malam itu, mereka tidur sambil mendengar bunyi air parit dan alunan lagu Melayu dari rumah jiran. Fatima berbisik kepada Abdullah, "Alangkah baiknya kalau kita boleh hidup macam ni selamanya." Dia mengangguk. "Ya, tapi adakah ibu bapa kita akan faham?" Keesokan paginya, telefon Abdullah berdering. Nombor dari tanah airnya, abangnya. "Abdullah, ayah sangat marah kamu tak jawab mesej. Dia akan bekukan akaun bank kamu kalau tak balik serta-merta." Wajah Abdullah pucat. Tetapi sebelum dia sempat menjawab, Makcik Leha masuk sambil tersenyum. "Kenapa ni, nak? Kalau ada masalah, bagi tahu Makcik." Dia memandang Makcik Leha, kemudian memandang teleponnya yang masih berdering. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk kuat. Seorang lelaki berpakaian sut berdiri di hadapan pintu. "Saya dari kedutaan. Saya datang untuk membawa kamu semua pulang." Semua orang tergamam. Apa yang berlaku seterusnya? Pintu rumah kayu berwarna biru itu diketuk sekali lagi, lebih kuat. Lelaki bersut gelap itu berdiri kaku, memakai cermin mata hitam dan memegang beberapa helai dokumen. "Selamat sejahtera. Nama saya Encik Ismail, dari kedutaan di Malaysia. Saya telah diarahkan untuk berjumpa dengan kumpulan 28 pelajar pertukaran." Makcik Leha berdiri di hadapan pintu, wajahnya serius tetapi sopan. "Masuklah dulu, Encik. Minum teh sekejap." Tetapi 28 anak muda itu berdiri kaku. Abdullah melangkah ke hadapan. "Kami tahu kenapa Encik datang. Tapi kami belum bersedia untuk pulang." Encik Ismail mengeluh. "Visa kamu semua tamat semalam. Mengikut Undang-Undang Malaysia dan Perjanjian Antarabangsa, kamu mesti meninggalkan negara ini dalam tempoh 7 hari. Jika tidak, kamu akan dianggap tinggal lebih masa, boleh didenda dan mungkin dihantar pulang." Dia mengeluarkan dokumennya. "Ibu bapa kamu, semua telah menghubungi kedutaan. Ada yang sanggup menghantar jet pribadi untuk menjemput kamu." Wajah Fatima berubah. "Tapi kami di sini baik-baik saja. Kami datang untuk belajar budaya, bukan hanya dari buku teks." Encik Ismail tersenyum sedih. "Saya faham, tapi undang-undang tetap undang-undang. Keluarga kamu sangat risau, terutamanya tentang perniagaan minyak yang menanti kamu untuk diwarisi." Abdullah teringat panggilannya dengan abangnya. Mesej baru muncul di skrin telefon. "Ayah dah arahkan, akaun bank akan dibekukan jika tidak pulang dalam seminggu. Jangan malukan keluarga." Dia merasakan dunianya seakan runtuh. Di tanah airnya, wang adalah segalanya. Tetapi di sini, dia belajar bahawa kebahagiaan tidak perlu dibeli dengan dolar. Makcik Leha masuk membawa sedulang teh dan kuih muih. "Minum dulu, nak." Makcik tak tahu tentang undang-undang, tapi makcik tahu kalau hati tak gembira, duit banyak pun tak guna. Dia berpaling kepada Encik Ismail. "Encik, cubalah dengar cerita budak-budak ni dulu. Mereka dah 8 bulan di sini, dah kenal erti kemesraan. Kalau balik nanti, mereka yang rugi." Kumpulan itu mula bersuara. Sarah berkata dengan suara bergetar, "Di rumah, tiada siapa yang peluk kami macam Makcik Leha. Tiada siapa yang masakkan untuk kami." Seorang lagi pelajar, Muhammad, menambah, "Dulu kami fikir hidup yang hebat ialah memiliki kereta mewah. Tapi di sini, kami menanam padi, membersihkan rumah bersama-sama dan rasa lebih puas." Encik Ismail mendengar dengan teliti. "Saya akan laporkan perkara ini. Tapi kamu semua perlu buat keputusan dalam masa 3 hari.
Jika tidak, kedutaan akan memaklumkan pihak berkuasa Malaysia dan masalah besar mungkin timbul. Dia pergi, meninggalkan kesunyian di dalam rumah. Makcik Leha memeluk Fatimah dengan lembut. Tak apa, nak. Makcik ada di sini. Tetapi mereka tahu masalah sebenar baru sahaja bermula. Malam itu, mereka duduk berbincang di bawah cahaya lampu. Abdullah bersuara, "Apa kita nak buat? Visa dah tamat, ibu bapa ugut nak potong duit. Macam mana kita nak terus tinggal di sini?" Fatimah menarik nafas dalam. "Kita kena cari jalan. Mungkin boleh mohon lanjutan visa atau cari kerja. Apa-apa saja, tapi saya takkan balik." Tiba-tiba, telefon Abdullah berdering lagi. Panggilan video. Ayahnya. Suara ayahnya bergema kuat. "Abdullah, kamu nak hancurkan masa depan sendiri ke? Esok ayah hantar orang untuk jemput. Kalau kamu tak naik kapal terbang, ayah akan buang kamu dari keluarga." Abdullah memandang skrin, kemudian memandang rakan-rakannya yang menatapnya penuh harapan. Dia menjawab panggilan itu dan mengucapkan kata-kata yang tidak dijangka oleh sesiapa. "Ayah, maafkan saya, tapi saya pilih Malaysia." Talian diputuskan. Jeritan dari seberang kedengaran sebelum panggilan tamat. Selepas Abdullah mematikan panggilan dengan ayahnya, setiap pasang mata tertumpu kepadanya. Suasana di dalam rumah kayu kecil itu senyap sunyi, hanya kedengaran bunyi kipas siling yang berputar perlahan dan bunyi cengkerik dari luar. Makcik Leha memerhati dengan penuh kerisauan tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu ini adalah masa untuk mereka membuat keputusan sendiri. Abdullah menarik nafas dalam. "Semua, mari kita berbincang dengan serius. Kita kena putuskan malam ni juga, sama ada kita akan tinggal atau menyerah dan pulang." Mereka duduk berhimpun di ruang tamu kecil itu, di atas tikar mengkuang. Hanya satu lampu dibiarkan malap agar tidak dilihat dari luar. Fatimah memulakan perbincangan. "Saya pasti takkan balik di sini. Buat pertama kalinya, saya rasa menjadi diri sendiri, bukan sekadar anak perempuan seorang hartawan minyak. Saya nak tinggal, nak belajar, nak tolong Makcik Leha, nak tanam padi, nak makan asam pedas setiap hari." Muhammad mengangguk. "Saya pun sama. Kalau saya balik, ayah akan kahwinkan saya dengan anak perempuan keluarga lain demi perniagaan. Tapi di sini, saya ada kawan sejati, ada kehidupan yang sebenar." Sarah bersuara dengan nada risau. "Tapi ibu bapa kita ugut nak potong duit, visa dah tamat. Macam mana kita nak hidup? Nak makan apa? Nak tinggal di mana?" Abdullah memandang semua orang. "Kita ada 3 pilihan. 1. Kita menyerah, simpan kenangan indah ni dan kembali ke kehidupan lama. 2. Kita lari dan hidup secara haram, berisiko ditangkap. 3. Kita cari jalan yang sah. Mohon perlindungan atau lanjutan visa sebagai pelajar atau pekerja, atau mohon status istimewa daripada kerajaan Malaysia kerana kita benar-benar sayangkan negara ini." Mereka terdiam seketika. Kemudian Fatimah berkata, "Saya pilih jalan ketiga. Kita bukan penjenayah, kita cuma tak nak tinggalkan rumah kedua kita. Kita boleh tulis surat kepada kerajaan Malaysia, terangkan sebab-sebabnya. Mungkin ada yang akan bantu. Mungkin kita boleh kerja sambilan, sambung belajar di sini, atau mohon beasiswa." Muhammad mencadangkan, "Kita masih ada sedikit wang simpanan peribadi sebelum ayah kita bekukan akaun. Kita guna duit tu dulu. Kita cari kerja sama-sama. Mungkin mengajar bahasa Arab atau kerja di restoran Timur Tengah di Kuala Lumpur. Kita boleh tinggal bersama untuk jimatkan kos." Sarah menambah, "Dan kita kena berjanji. Apapun yang berlaku, kita takkan tinggalkan satu sama lain. Kalau seorang dihantar pulang, yang lain mesti cari jalan untuk bantu." Semua orang mengangguk. Abdullah menghulurkan tangannya. "Kita berjanji, 28 orang, satu hati. Malaysia rumah kedua kita. Tak kira apapun yang ibu bapa kita buat, kita akan berjuang." Mereka meletakkan tangan di atas tangan masing-masing. Ikrar itu diucapkan perlahan tetapi penuh tekad. Makcik Leha, yang mendengar dari tadi, berjalan mendekati mereka, air matanya bergenang. "Makcik akan tolong sedaya upaya. Makcik, ada saudara di Jabatan Imigresen, mungkin boleh bantu sikit-sikit." Mereka berpelukan di bawah cahaya lampu yang malap. Kehangatan di dalam bilik itu jauh lebih bermakna daripada kemewahan di istana mereka.
Tetapi kemudian, pintu diketuk lagi. Lebih kuat dan lebih laju dari sebelumnya. Abdullah bangun dan mengintai dari celah langsir. Siapa lagi tu? Cahaya dari lampu kereta di luar menyuluh beberapa bayang-bayang manusia di hadapan rumah. Ada yang bersut, ada yang beruniform polis. Fatimah berbisik, mereka betul-betul datang. Pintu diketuk lebih kuat. Suara Encik Ismail dari kedutaan kedengaran dari luar. Buka pintu. Kami ada arahan rasmi. Kumpulan 28 orang itu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keazaman. Adakah mereka akan membuka pintu? Pintu diketuk sekali lagi, lebih kuat dan berterusan. Encik Ismail menjerit dari luar. Buka pintu. Kami ada surat panggilan dari Kedutaan dan Jabatan Imigresen Malaysia. Kalau tidak, kami terpaksa mohon waran mahkamah. Di dalam rumah kayu kecil itu, kumpulan 28 orang berdiri kaku. Abdullah berpaling kepada Makcik Leha. Makcik, apa patut kita buat? Makcik Leha menarik nafas dalam, kemudian berjalan dan membuka pintu perlahan-lahan. Masuklah. Tapi tolong jangan berkasar dengan budak-budak ni. Encik Ismail masuk mendahului, bersama 2 orang anggota polis dan seorang pegawai imigresen. Mereka membawa fail yang tebal. Kamu semua ada 24 jam untuk buat keputusan, kata Encik Ismail dengan nada tegas. Esok pagi, sebuah penerbangan khas akan menunggu di Kelia. 28 tiket penerbangan sudah sedia. Jika kamu tidak pergi, kamu akan dianggap melanggar undang-undang imigresen dan mungkin akan dihantar pulang secara paksa. Fatimah melangkah ke hadapan, air mata berlinangan. Kami takkan pergi. Kami mohon untuk tinggal di sini. Malaysia rumah kami. Seorang pegawai polis mengeluh. Adik faham tak akibatnya? Akaun bank mungkin dibekukan, visa dibatalkan, dan mungkin akan disenarai hitam daripada memasuki negara-negara GCC yang lain. Abdullah memandang tiket penerbangan yang dihulurkan oleh Encik Ismail. Nama dia, nama rakan-rakannya, tercetak jelas dengan tempat duduk kelas perniagaan. Inilah yang ibu bapa mereka bayar untuk masa depan mereka. Tetapi bagi mereka, ia adalah tiket untuk keluar dari impian mereka. Mereka duduk berhimpun sekali lagi, kali ini dengan tetamu yang tidak diundang. Encik Ismail dan para pegawai berdiri memerhati. Makcik Leha menghidangkan air kosong kepada semua orang, lalu berbisik, anak-anak, fikir baik-baik. Makcik tak nak tengok sesiapa terluka. Tapi makcik percaya, kalau niat kita ikhlas, mungkin kerajaan Malaysia ada jalan penyelesaian. Sarah bersuara dahulu. Saya pilih impian saya. Saya akan tinggal, walaupun terpaksa mula dari bawah, kerja di kedai makan, jual barang di pasar malam, atau apa saja. Muhammad mengangguk. Saya pun. Kita boleh tak mohon suaka politik atau perlindungan kemanusiaan. Sebab kami takut dipaksa kahwin, takut hidup kami dikawal. Abdullah memandang tiket di tangannya, lalu mengoyakkannya di hadapan semua orang. Cebisan kertas jatuh ke lantai. Saya pilih Malaysia. Saya takkan kembali menjadi mesin duit keluarga saya. Satu demi satu, rakan-rakannya mula mengoyakkan tiket mereka. Bunyi koyakan kertas itu perlahan, tetapi penuh dengan keazaman. Wajah Encik Ismail pucat. Apa yang kamu buat ni? Ini bukti penting. Fatimah tersenyum dalam tangisan. Ini pilihan kami. Bukan sekadar tiket, tapi ini hidup kami. Seorang pegawai polis menggelengkan kepala. Kamu semua mungkin akan ditahan malam ni juga. Tetapi kemudian, telefon Makcik Leha berdering. Dia menjawab panggilan itu dan wajahnya kelihatan lega. Ya, saudara, saya di imigresen. Kata ada cara untuk failkan rayuan penangguhan penghantaran pulang jika budak-budak ni boleh beri alasan yang jelas bahawa mereka takut akan keselamatan diri jika kembali ke negara asal. Encik Ismail mengerutkan dahi. Tapi mesti ada bukti. Bukan sekadar tak nak balik. Abdullah berpaling kepada rakan-rakannya. Kita akan tulis surat kepada kerajaan Malaysia malam ni juga. Ceritakan segalanya. Kehangatan yang kita jumpa, ketakutan yang menanti di tanah air. Kita akan berjuang dengan alasan, bukan dengan melarikan diri. Semua orang mengangguk setuju. Tetapi tiba-tiba, bunyi siren kedengaran dari jauh. Sebuah lagi kereta polis tiba.
Encik Ismail berkata dengan tegas, "Masa sudah tamat. Kalau kamu tidak ikut kami ke lapangan terbang sekarang, kami terpaksa menggunakan kekerasan." Kumpulan 28 orang itu berdiri, berpegangan tangan dengan erat. Abdullah berkata dengan lantang, "Kami tidak akan pergi." Dan anggota polis mula melangkah masuk. Subuh keesokan harinya, 2 buah van polis berhenti di hadapan rumah Makcik Leha. Siren tidak berbunyi, tetapi lampu biru dan merah yang berkelip menyinari rumah kayu kecil itu. Abdullah, Fatima, dan 26 rakan mereka berdiri berbaris di hadapan pintu, berpegangan tangan. Makcik Leha berdiri di sisi mereka, air mata tidak henti mengalir. Encik Ismail mengetuai pegawai imigresen. "Saya minta maaf, tetapi arahan dari kedutaan sangat jelas. Jika kamu semua tidak menaiki kenderaan ini secara sukarela, kami terpaksa menggunakan langkah paksaan." 2 orang anggota polis melangkah ke hadapan. Abdullah mengangkat tangannya. "Tunggu, kami akan pergi sendiri. Tapi izinkan kami mengucapkan selamat tinggal kepada Makcik Leha dan rakyat Malaysia yang kami sayangi." Encik Ismail mengangguk. "Baiklah, 10 minit." Makcik Leha memeluk mereka seorang demi seorang, air matanya membasahi baju mereka. "Jangan lupakan Makcik, nak. Kalau rindu, baliklah." Makcik akan masakkan kari ayam macam biasa. Dia menghulurkan sebuah beg kain besar. Di dalamnya ada nasi lemak bungkus, kuih muih, dan sate yang dimasaknya sendiri. "Makan dalam kapal terbang nanti." Fatima memeluk Makcik Leha seerat-eratnya. "Makcik dah macam ibu kedua kami. Kami janji akan kembali, walau apa cara sekalipun." 10 minit berlalu sepantas kilat. Mereka dibawa menaiki van menuju ke Kelia. Suasana di dalam van senyap, hanya kedengaran esakan kecil dan bunyi hujan yang mula turun. Apabila van tiba di balai berlepas, hujan turun dengan lebatnya. Para penumpang berlari mencari tempat berteduh. Tetapi di sebuah pintu pelepasan khas yang disediakan untuk penerbangan sewa khas mereka, hanya ada kumpulan 28 orang itu, pegawai kedutaan, dan polis yang mengawal. Encik Ismail menghulurkan pasport dan tiket penerbangan yang baru. "Penerbangan akan berlepas dalam 40 minit. Selamat jalan." Tetapi kemudian, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sekumpulan besar rakyat Malaysia mula berlari ke arah pintu pelepasan itu. Ada Abang Zul si pemandu pelancong, Makcik Aminah si penjual asam pedas, para pesawah dari kampung, dan berpuluh-puluh lagi orang yang pernah mereka temui sepanjang 8 bulan itu. Mereka membawa spanduk buatan sendiri. "Adik-adik jangan pergi. Malaysia sayang kamu semua, dan tinggallah bersama kami." Abang Zul menjerit. "Kami nampak berita di media sosial. #Malaysia rumah kedua kami dah jadi nombor 1 di Twitter. Seluruh rakyat Malaysia sedang bantu kongsikan cerita kamu." Makcik Aminah menangis. "Anak-anak dah rasa asam pedas Makcik, takkan nak tinggalkan Makcik macam tu je?" Pegawai cuba menghalang, tetapi orang ramai semakin ramai. Video disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Hashtag itu terus melonjak. Abdullah berpaling kepada Fatima, air mata mengalir. "Mereka datang untuk hantar kita ke?" Fatima memeluknya. "Bukan untuk hantar, tapi untuk halang kita pergi." Tiba-tiba, satu pengumuman bergema. Kerjasama para penumpang diminta. Disebabkan situasi khas, penerbangan sewa khas ke Dubai ditangguhkan sehingga satu masa yang akan diberitahu kelak. Wajah Encik Ismail pucat. Dia menjawab panggilan telefon yang berdering. "Baik, Tuan. Baik, Tuan. Saya faham." Dia berpaling kepada kumpulan 28 orang itu, suaranya bergetar. Ada arahan segera dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. Mereka meminta penangguhan penghantaran pulang sementara satu rayuan status khas sedang diproses. Dan ada orang kenamaan sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Hujan masih lebat, tetapi di dalam hati 28 anak muda itu terasa hangat seperti disinari mentari. Abdullah memeluk Fatima dengan erat. "Mungkin kita betul-betul boleh tinggal." Kemudian, pintu VIP terbuka. Seorang lelaki berpakaian sut hitam berjalan masuk bersama beberapa orang pengawal pribadi. Siapakah dia? Adakah dia datang untuk membantu atau untuk memaksa mereka naik ke pesawat dan menamatkan segalanya? Lelaki bersut hitam itu melangkah masuk ke ruang pelepasan khas di tengah-tengah hujan yang masih mencurah. 4 orang pengawal pribadi mengikut di belakangnya. Semua orang di situ menoleh,
Wajah Encik Ismail dari kedutaan menjadi pucat lesi dan dia menunduk sedikit. Tuan Menteri, lelaki itu ialah timbalan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dia tersenyum lebar, berjalan terus ke arah kumpulan 28 orang itu yang sedang berpelukan. Saya telah menerima rayuan daripada puluhan ribu rakyat Malaysia, termasuk daripada Pertubuhan Hak Asasi Manusia dan media antarabangsa. Kisah kamu semua telah menjadi sangat besar. Abdullah melangkah ke hadapan, suaranya bergetar. Tuan, adakah kami betul-betul boleh tinggal? Menteri itu mengangguk. Kementerian telah mempertimbangkan permohonan status perlindungan kemanusiaan sementara atau humanitarian stay sebagai satu kes istimewa. Ini kerana terdapat bukti yang jelas bahawa kamu semua menghadapi risiko jika dihantar pulang, termasuk perkahwinan paksa, kehilangan kebebasan, dan tekanan daripada keluarga dan perniagaan besar. Kami meluluskan permohonan untuk kamu tinggal di Malaysia selama setahun. Kamu perlu melapor diri setiap 3 bulan dan tidak boleh melakukan sebarang kesalahan undang-undang. Jeritan kegembiraan bergema di balai pelepasan. Rakyat Malaysia yang berkumpul bertepuk tangan dan berpelukan, air mata membasahi pipi. Fatimah memeluk Abdullah dengan erat. Kita berjaya. Menteri itu berpaling kepada Encik Ismail. Bagi pihak kedutaan, sila maklumkan kepada kerajaan tuan bahawa Malaysia menghormati hak asasi manusia dan tidak akan menghantar pulang individu untuk menghadapi bahaya. Encik Ismail menunduk hormat dan berlalu pergi tanpa kata. Penerbangan sewa khas itu dibatalkan secara rasmi. Seminggu kemudian, kumpulan 28 orang itu berpindah ke sebuah rumah sewa di sebuah kampung di Melaka, tidak jauh dari rumah Makcik Leha. Mereka berkongsi bilik, dapur, dan bersama-sama membayar sewa. Wang simpanan peribadi yang masih ada sebelum akaun dibekukan digunakan dengan cermat. Kehidupan baru benar-benar bermula. Setiap pagi, Abdullah, Fatimah, dan rakan-rakan mereka membantu pesawah di sawah padi. Kaki berlumpur, tangan melecet, tetapi gelak tawa sentiasa kedengaran. Para pesawah menyambut mereka. Dah datang dah anak-anak ni. Hari ni kita siapkan menuai sebelum tengah hari ya, nanti makcik masakan nasi lauk ayam goreng. Pada sebelah petang, mereka belajar bahasa Melayu di pusat komuniti. Fatimah belajar dengan sangat pantas sehingga gurunya memuji. Awak dah boleh cakap macam orang Malaysia, Dik. Muhammad dan Sarah pula mengambil kursus masakan Melayu dengan harapan untuk membuka sebuah gerai kecil pada masa hadapan. Pada waktu malam, semua orang bekerja sambilan. Ada yang mengajar bahasa Arab kepada kanak-kanak tempatan, ada yang membantu Makcik Aminah menjual asam pedas di warung, dan ada yang menjadi pemandu pelancong membawa pelancong asing menyusuri Sungai Melaka. Saya Abdullah dari negara minyak, tapi sekarang saya separuh rakyat Malaysia, katanya kepada sekumpulan pelancong, disambut dengan gelak tawa. Pada suatu malam, selepas penat bekerja di sawah, mereka duduk makan bersama di bawah pokok mangga. Makcik Leha memasak semangkuk besar kari kepala ikan. Hari ini berapa banyak petak sawah kamu siapkan? Fatimah ketawa. Penat, Maksik, tapi bahagia. Di rumah dulu, kami tak pernah kenal erti penat macam ni. Abdullah memandang bintang di langit. Mungkin kita tak ada duit macam dulu, tapi kita ada kawan, ada keluarga, dan ada kehidupan yang sebenar. Tetapi kemudian, telefon Abdullah berdering. Nombor yang tidak dikenali, dari negara asalnya, tetapi bukan ayahnya atau ibunya. Dia menjawab panggilan itu. Suara seorang lelaki pertengahan umur kedengaran. Abdullah, ini pakcik kamu. Pakcik dah nampak berita tu. Pakcik nak tolong. Suara itu membuatkan semua orang terdiam. Adakah pakcik ini benar-benar mahu menolong? Atau ini perangkap daripada ibu bapa mereka? Suara di hujung talian itu bersuara lagi di tengah-tengah kesunyian di rumah kampung itu. Abdullah, pakcik bukan orang ayah kamu. Pakcik ni abang kepada ibu kamu. Pakcik dah lihat semua berita. Pakcik sangat bangga dengan kamu. Pakcik akan bantu dari segi kewangan dan dokumen jika perlu. Air mata Abdullah bergenang. Betul ke, pakcik? Kami sedang dalam kesusahan sekarang. Pakciknya ketawa kecil. Betul, nak. Pakcik di Dubai, tapi pakcik tak setuju dengan cara abang ipar pakcik yang suka memaksa anak-anak. Pakcik akan hantar duit melalui saluran yang selamat dan bantu hubungi peguam di Kuala Lumpur untuk mohon status yang lebih kekal.
kumpulan 28 orang itu sangat gembira. Fatima memeluk Abdullah. Akhirnya ada juga orang yang faham kita. Mereka merasakan ada sinar harapan di hujung jalan. Wang daripada pakciknya tiba dalam masa 2 hari, cukup untuk menyewa sebuah rumah yang lebih selesa dan membeli peralatan untuk membuka sebuah gerai kecil di pasar malam. Tetapi ketenangan itu tidak lama. Keesokan paginya, berita itu meletup di seluruh dunia. Beberapa agensi berita Timur Tengah mula melaporkan drama itu sepenuhnya. Nama kumpulan 28 menjadi tajuk utama. 28 belia dari GCC lari dari tanah air. Isytihar Malaysia rumah kedua, pengkhianatan atau mencari kebebasan. Sebuah stesen TV dari Dubai menyiarkan berita pada waktu perdana. Pengacaranya berkata dengan nada keras, mereka dibesarkan dalam kemewahan tetapi meninggalkan segalanya untuk hidup di pasar malam dan menanam padi di Malaysia. Adakah ini satu bentuk cuci otak oleh budaya asing? Artikel dalam talian dari negara mereka menggunakan tajuk yang provokatif. Anak-anak 28 keluarga berpengaruh tolak pulang selepas terpedaya dengan makanan dan kemesraan rakyat Malaysia. Ada laman web yang menyiarkan gambar mereka sedang menanam padi dengan komen-komen cacian. Mereka sudah gila, memalukan keluarga. Kerajaan Malaysia sedang bermain politik. Di media sosial Timur Tengah, #balik sekarang dan pengkhianat mula tular. Manakala di Malaysia dan peringkat antarabangsa, #Malaysia rumah kedua kami masih kukuh. Rakyat Malaysia berkongsi cerita mereka, menyokong anak-anak muda ini. Mereka hanya mahukan kehidupan yang lebih baik. Jangan hakimi mereka. Abdullah membuka TV di rumah sewanya, melihat ayahnya ditemu bual melalui panggilan video. Anak saya telah dipengaruhi. Saya akan lakukan apa saja untuk membawanya pulang. Perniagaan keluarga menantinya. Fatima terus menutup TV. Sudahlah, kita tak perlu dengar semua ni, kita ada kehidupan baru sekarang. Tetapi tekanan mula dirasai. Abang Zul menelefon. Ada wartawan dari Timur Tengah datang ke pasar malam, tanya pasal kamu semua. Ada yang nampak tak mesra. Makcik Leha turut risau. Hati-hati, nak, jangan keluar seorang diri. Malam itu, mereka duduk berbincang lagi. Abdullah berkata, berita dah jadi besar macam ni, kita mungkin akan dijejaki atau dihantar pulang secara senyap. Kita kena berhati-hati, tapi kita takkan menyerah. Muhammad mencadangkan, mungkin kita boleh buat satu sidang media melalui media Malaysia. Terangkan kenapa kita pilih untuk tinggal di sini, supaya dunia nampak dari sudut pandangan kita. Semua orang bersetuju. Mereka mengatur satu temu bual kecil dengan seorang wartawan tempatan. Tetapi semasa temu bual itu berlangsung, sebuah van hitam berhenti di hadapan rumah. Beberapa orang lelaki yang memakai serban dan jubah turun dari van. Salah seorang daripada mereka menjerit nama Abdullah. Kami dari keluarga kamu, kami datang untuk bawa kamu pulang. Kumpulan 28 orang itu panik dan berlari bersembunyi di belakang rumah. Adakah satu pertelingkahan akan berlaku? Van hitam itu berhenti betul-betul di hadapan rumah sewa di tepi kampung. Pintu gelongsornya terbuka. 4 orang lelaki melangkah keluar, memakai pakaian tradisional Arab yang digabungkan dengan sut moden. Salah seorang daripadanya ialah seorang lelaki pertengahan umur yang wajahnya sangat seiras dengan Abdullah. Rupa-rupanya, itu memang pakciknya yang menelpon tempoh hari. Abdullah, Fatimah, semua. Jerit pakciknya. Suaranya kuat tetapi penuh kemesraan. Pakcik datang untuk bantu, bukan untuk bawa sesiapa pulang. Kumpulan 28 orang itu, yang sedang bersembunyi, perlahan-lahan keluar, wajah mereka bercampur antara terkejut dan lega. Abdullah melangkah ke hadapan. Pakcik betul-betul datang? Kami ingatkan. Pakciknya tersenyum lebar dan memeluk Abdullah dengan erat. Pakcik kan dah cakap. Pakcik tak setuju dengan ayah kamu. Pakcik nampak berita di seluruh dunia. Jadi pakcik terus terbang ke sini bersama peguam dari Kuala Lumpur yang pakar dalam hal imigresen dan hak asasi manusia. Seorang peguam Melayu yang turun dari van menghulurkan beberapa dokumen. Selamat sejahtera. Saya telah dilantik oleh Pakcik Tuan. Kami sedang bersedia untuk memfailkan permohonan taraf pemastautin tetap atau sekurang-kurangnya visa jangka panjang
atas dasar kemanusiaan dan integrasi ke dalam masyarakat Malaysia. Bukti sudah lengkap, penglibatan dalam komuniti, pembelajaran bahasa Melayu, kerja sambilan, dan sokongan padu daripada ratusan ribu rakyat Malaysia. Fatimah bertanya dengan suara bergetar, "Macam mana dengan ibu bapa kami? Mereka takkan setuju, kan?" Pakciknya mengeluh, "Ayah kamu sangat marah." Tapi Pakcik dah berbincang dengan ramai ahli keluarga yang lain. Ada yang sudah mula faham. Pakcik akan jadi orang tengah untuk berunding. Jangan takut lagi. Duit yang dibekukan tu, Pakcik dah pindahkan dana yang baru. Cukup untuk kamu semua untuk beberapa bulan lagi. Polis dan pegawai imigresen yang turut tiba kerana berita itu menjadi tular, hanya memerhati keadaan dan mengangguk kepada peguam itu. Jika semua dokumen lengkap dan tiada undang-undang dilanggar, kami tidak akan mengambil tindakan lanjut. Buat masa ini, kamu semua masih di bawah status humanitarian stay. Malam itu, kumpulan 28 orang itu, bersama Pakcik dan peguam mereka, duduk makan semeja dengan masakan Makcik leha asam pedas, kari ayam, sambal udang, sambil berbincang tentang strategi perundangan mereka. Pakciknya memberitahu bahawa dunia sedang memerhati. Media Timur Tengah masih menyerang, tetapi media antarabangsa seperti BBC dan CNN mula melaporkan dari sudut yang positif, mengatakan mereka adalah contoh generasi yang mencari kebebasan. Kita akan gunakan momentum ini sebagai pendorong, katanya. Abdullah bersuara, "Kita takkan berhenti setakat dapat tinggal di sini. Kita akan buktikan bahawa kita boleh menjadi sebahagian daripada masyarakat Malaysia. Habiskan pengajian, bekerja, membantu komuniti." Mereka mengangkat gelas berisi air sirap, bersorak untuk rumah kedua mereka. Hari-hari berikutnya, perjuangan mereka menjadi lebih serius. Mereka menyerahkan dokumen kepada Jabatan Imigresen, memberi temu bual kepada media tempatan dan antarabangsa, menganjurkan aktiviti komuniti seperti kelas bahasa Arab percuma untuk kanak-kanak dan membuka gerai makanan fusion Melayu Arab di pasar malam yang sangat laris. Tetapi, semasa satu temu bual secara langsung dengan seorang wartawan tempatan, satu mesej masuk ke telefon Pakciknya. Daripada ayah Abdullah. Pakciknya membacanya dan riak wajahnya berubah. "Ayah kamu setuju untuk tarik balik semua aduan. Tapi ada satu syarat terakhir. Dia mahu berjumpa kamu semua buat kali terakhir di Malaysia untuk mengucapkan selamat tinggal secara rasmi." Kumpulan itu terdiam. Abdullah memandang rakan-rakannya. "Patutkah kita pergi? Atau ini satu perangkap?" Fatimah menggenggam tangannya dengan erat. "Kita akan pergi bersama-sama. Tapi kali ini, kita yang buat keputusan." Hari itu pun tiba. Ayah Abdullah benar-benar tiba di Malaysia, bersama beberapa orang pengawal peribadi. Adakah pertemuan ini akan berakhir dengan air mata persefahaman? Atau pertengkaran besar yang terakhir? Hari itu tiba. Sebuah bilik mesyuarat peribadi di sebuah hotel mewah di tengah Kuala Lumpur yang diatur oleh Pakciknya menjadi lokasi pertemuan terakhir seperti yang diminta oleh ayah Abdullah. Kumpulan 28 orang itu berjalan masuk bersama-sama, berpegangan tangan. Fatimah memakai baju kurung ringkas yang dibelikan oleh Makcik leha. Abdullah memakai kemeja putih yang bersih. Semua orang kelihatan tenang tetapi gemetar. Pintu terbuka. Ayah Abdullah berdiri di tengah-tengah bilik, memakai sut gelap, wajahnya tegang. Di sebelahnya ada Ibu Fatimah dan beberapa orang ibu bapa yang lain, pengawal peribadi berdiri jauh sedikit. Pakcik mereka berdiri di sisi mereka, memberi semangat. Ayah Abdullah bersuara, nadanya rendah tetapi tegas. "Anakku, ayah datang untuk ucapkan selamat tinggal. Ayah mengaku kalah. Ayah dah lihat berita di seluruh dunia. Melihat kamu memilih untuk menanam padi berbanding perniagaan minyak. Ayah kecewa, tapi ayah tak mahu melihat kamu ditangkap atau hidup dalam buruan." Abdullah melangkah ke hadapan, air matanya bergenang. "Ayah, saya bukan buang ayah. Saya hanya memilih jalan yang membuatkan saya bahagia. Saya masih sayangkan ayah, tapi masa depan saya bukan hanya tentang wang." Ibu Fatimah melangkah ke hadapan, air mata mengalir. "Fatimah, ibu rindu kamu setiap hari. Ibu takut kamu hidup susah. Tapi ibu lihat dalam berita, senyuman kamu lebih lebar dari dulu." Ibu reda. Fatimah memeluk ibunya dengan erat. "Ibu, saya tak susah. Saya ada keluarga baru di sini. Ada Makcik leha.
ada 28 kawan saya nih, ada seluruh rakyat Malaysia yang sayangkan saya. Ibu tengoklah, saya tetap anak ibu selamanya. Ayah Abdullah memandang anaknya lama, lalu mengeluh panjang. Ayah takkan buang kamu lagi. Ayah akan hantar duit bantuan setiap bulan, tak banyak, tapi cukup untuk kamu mulakan hidup baru. Ayah cuma minta, baliklah jenguk ayah sekali-sekala bila kamu dah bersedia. Abdullah memeluk ayahnya buat pertama kali selepas bertahun-tahun. Terima kasih, ayah. Saya janji, pertemuan itu tidak berakhir dengan pertengkaran, tetapi dengan air mata persefahaman. Ramai ibu bapa memeluk anak-anak mereka, mengucapkan kata maaf dan bangga. Ada yang menangis apabila melihat gambar anak-anak mereka menanam padi dan makan asam pedas yang dihantar kepada mereka. Setahun kemudian, status kumpulan 28 orang itu diluluskan sebagai pemastautin sementara. Ada yang mula menyambung pelajaran di universiti tempatan, ada yang membuka restoran fusion Melayu Arab yang menjadi sangat terkenal di Melaka. Abdullah dan Fatima berkahwin dalam satu majlis ringkas di masjid kampung, dihadiri oleh seluruh penduduk kampung. Mak Cik Leha menjadi ibu angkat pengantin perempuan. Mereka masih turun ke sawah setiap musim menuai. Masih makan asam pedas di warung Mak Cik Aminah. Masih membantu mengajar bahasa Arab kepada kanak-kanak. Dan masih memuat naik gambar kehidupan sederhana mereka di media sosial dengan caption, "Rumah kedua bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat di mana hati kita memilih untuk berada." Ibu bapa mereka ada yang mula datang melawat. Ada yang menghantar hadiah hari jadi. Ada juga yang berpindah ke Malaysia semasa musim sejuk. Di sini lebih hangat, kata ayah Abdullah sambil berseloroh. Pada suatu malam, Abdullah dan Fatima duduk di tepi sawah, memandang bulan purnama. "Awak menyesal tak tinggalkan segalanya?" tanya Abdullah. Fatima menggelengkan kepala, tersenyum lebar. "Tak pernah. Disinilah rumah kedua kita yang sebenar dan pilihan saya tepat." Mereka berpelukan di tengah-tengah bunyi unggas malam dan bau wangi kari yang datang dari rumah Mak Cik Leha. Sebuah pengakhiran yang bahagia, dengan air mata kegembiraan